أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. Kita nombor yang berapa? 74. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين واجزم بمعراج النبي كما رووا وبرئا لعائشة مما رموا وصحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تبع. Imam atau Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala, dia membentangkan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan cara bentuk tulis nazam. Itu dikatakan manzumah, kitab, qasidah ataupun kitab yang ditulis dengan secara bernazam. Manzumah Jauharatut Tauhid. Kita sekarang sudah sampai kepada bait yang ke-74. Bait yang ke-74, Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani berkata, wajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw. Nabi boleh baca nabi, boleh baca nabiyyi, an-nabiyyu an-nabiyyi, tetapi di sini dibaca dengan nabi, tak boleh baca an-nabiyyi dengan sebab nazam, dengan sebab bentuk bercakap ni dia bercakap bentuk ada wazan dia, ada irama dia. Bila bercanggah dengan irama tertegah hak yang harus, tak boleh membolehkan yang tak boleh dan menegahkan yang boleh kerana nazam. Di dalam bahasa Melayu terjemahnya dan jazamkan i'tiqadmu.
Jazam bahasa Arab, yakni hendaklah memutus oleh kamu dengan i'tiqad. Kamu i'tiqad dengan secara putus, tidak kiri, tidak kanan, ataupun dengan kata lain i'tiqad dengan secara 100%, tidak terima berubah, tidak terima lawan. Memutus dengan i'tiqad bi mi'rajin nabi, dengan mi'raj nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan naik nabi kepada langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekasihnya penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke langit. Bersama dengan Mi'raj, dikembarkan Mi'raj ini dengan Isra. Isra dan Mi'raj satu masa, satu malam berlakunya. Maksud bila dia sebut Mi'raj, maknanya bersekali dengan Isra. Maksudnya wajib kita i'tiqad, kita sebagai orang yang mukallaf, orang yang beriman, wajib kita terima di dalam hati kita dengan secara putus bahawa berlakunya Isra dan Mi'raj dengan secara sedar, jaga, dengan secara tubuh badan yang bersama dengan ruh, di dalam keadaan jaga. Maksud dengan Isra iaitu berjalan di waktu malam daripada Mekah kepada Baitul Maqdis di dalam jarakan masa 1 malam lebih kurang. Lepas daripada waktu Isya, bermula pada waktu Isya sampai kepada sebelum subuh, sedikit sebelum subuh. Jarakkan masa yang tersebut Allah bawa berjalan Nabi daripada Masjid Haram kepada Baitul Maqdis dengan melalui satu binatang yang dinamakan dengan Burak. Dari Baitul Maqdis ke langit sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai pada langit yang 7 lagi dengan melalui Mi'raj, dengan melalui tangga, guna tangga. Satu riwayat, ada riwayat hadis dengan Burak itu juga, di atas khilaf. Tetapi peristiwa ini berlaku di satu malam dan berlaku dengan jasad serta ruh. Itu akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti yang telah meriwayatkan mereka itu ulama hadis, sebagaimana ulama hadis meriwayatkan di dalam hadis yang sahih. Hadis berlaku Isra dan Mi'raj ada di dalam hadis-hadis yang sahih, ada di dalam kitab Sunan, kitab hadis. Di dalam Sahih Bukhari ada, di dalam Sahih Muslim ada, di dalam Tirmizi ada sebut di dalam Ummahatul Kutub, ibu-ibu kitab hadis. Cumanya di dalam banyak-banyak riwayat itu ada riwayat yang dhaif, ada sepotong sekerat hadis yang di dalam hadis-hadis yang banyak ada mengandungi sepotong yang dhaif, dengan sebab menyalahi, dengan sebab tambah orang-orang yang dhaif, menyalahi orang-orang yang thiqah akan orang yang lebih thiqah, dengan kaedah ulama hadis lah. Dan patut kita ingat juga, patut kita tahu juga hubung kait dengan riwayat hadis Isra dan Mi'raj ini, satu daripada riwayat yang tak boleh kita nak berpegang, iaitu satu kitab yang ditulis kata kitab Isra dan Mi'raj
yang ditulis oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ataupun riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu tak boleh kita nak berpegang, itu riwayat yang dhaif. Bahkan ada ulama mengatakan riwayat itu riwayat yang maudha', yang palsu. Di situ ditabak, dicetak buku tulisnya kitab Isra' dan Mi'raj bagi Ibnu Abbas. Isi kandungan riwayat itu banyak isi-isi yang palsu, isi-isi yang salah, yang bercanggah dengan kaedah Islam, dengan kaedah agama. Oleh itu kita kena jagalah. Walau bagaimanapun kita orang awam, kita kena belajar, kena terima daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mana ulama ahli sunnah wal jamaah telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agamanya sebagai ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali kepada sumber sendiri, ada problem banyak. Sehingga riwayat yang ada di dalam Bukhari pun tentang tajuk Isra', ada di dalam riwayat Muslim tajuk Isra', ada ulama kita hadis komen kan, kat sini tak boleh, kat sini dhaif. Bukan riwayat itu dhaif, sepotong sebahagian daripadanya dhaif, sebab himpun riwayat-riwayat ke semua. Tengok seorang perawi ni riwayat, perawi ni riwayat, ada perawi ni riwayat menyalahi dengan perawi yang lain. Yang dia riwayat itu, makna yang dia riwayat itu adalah makna yang mungkar, makna yang bercanggah dengan yang yakin, bercanggah dengan kaedah yang yakin, maka dibilangkan dhaif, dibilangkan syadz nama dia. Itu dalam kaedah agama. Sebab itulah kita orang-orang awam, kita tak kuasa nak kembali kepada sumber sendiri. Kalau kita kembali kepada satu sumber saja, sedangkan sumber bukan satu. Itu yang problem. Kalau hadis, kita kembali pada mana? Kalau kita kembali pada Bukhari je kita tak kuasa nak kembali pada Muslim. Tak kuasa kita nak kembali kepada Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud. Kita tak kuasa nak tatap ke semuanya. Kalau tatap semua pun kita kau pening lagi. Bila kau tambah banyak, kita kau tambah pening. Kau tambah pening, tinggal terus. Bila tinggal terus, ambil apa yang kita rasa selera dengan kita, pakai hawa nafsu. Wal'iyadzabillah. Wa barri'an li Aisyah mimma rawaw. Itu baca dengan bentuk wakaf. Sedangkan kat sini bukan wakaf. Itu kerana nazam, kata li Aisyah, bukan li Aisyah, tak. Kena baca dengan sukun. Wa barri'an li Aisyah mimma rawaw. Baca begitu. Dan wajib diiktikadkan kebersihan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Makna kebersihan, makna terlepas oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha daripada barang yang telah dituduh mereka itu munafikin. Mereka itu orang-orang munafikin akan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang munafik dia ada peluang bagi dia. Dia tengok titik-titik lemah, dia tunggu tempat lemah, titik lemah, kat situ dia lebarkan. Satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala anha keluar berperang, keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu
peperangan. Kemudian bila beradu di tengah jalan, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha dia pergi qada hajat. Pergi qada hajat. Bila selesai daripada dia qada hajat, dia balik mari kepada tempat kenderaan dia. Bila dia balik daripada tempat kenderaan dia, dia dapati bahawa kalung tali tekak dia terjatuh. Dia ikut semula kepada tempat qada hajat dia untuk cari tali kalung tekak dia. Kemudian rubungan bertolak. Rubungan bertolak, kenderaan dia pun dibawa pergi bersama, bertolak bersama. Boleh jadi cara bergerak tu dia reka ikat-ikat macam mana, wallahu alam. Siti Aisyah seorang perempuan yang kecil badannya. Badan dia kecil, halus. Dia duduk di dalam sekeduk reka ataupun tempat letak di atas belakang unta tu. Dia panggil sekeduk reka nama dia. Bila dia nak turun, diangkat. Ada pembantu pengkhidmat angkat reka tu bawa turun. Dia keluar daripada sekeduk tu, pergilah qada hajat. Kemudian bila dia ada kat dalam tu, dia angkat letak di atas kenderaan, berjalan terus. Tapi Siti Aisyah oleh kerana dia tu seorang yang kecil, angkat dia ada dengan tak ada sama saja. Sama, tak tahu dia ada tak ada, angkat saja. Warak sahabat, jaga sahabat mata dia. Bila Siti Aisyah ada kat atas, dia angkat letak. Siti Aisyah pergi qada hajat. Bila dah kena rubungan nak bergerak, angkatlah. Ingat Siti Aisyah ada kat dalam tu. Angkat naik di atas kenderaan. Angkat naik di atas kenderaan. Ingat Aisyah ada lah. Betul tak? Aisyah balik mari tengok kenderaan dia pun tak ada. Jalan terus dah. Dari situ dia tunggu kat situ. Dia duduk kat situ. Ada sahabat Rasulullah yang duduk kat belakang. Cara bentuk Rasulullah bersapi, Rasulullah berjalan, begitulah biasanya. Dia susung ada sistem dia, semacam game-game grup-grup motosikal sekarang learning lah. Grup-grup motosikal yang besar, yang banyak tu, cara bentuk susunan sistem jalan, grup besar pergi depan. Kalau 100 pun 100 depan. Mesti yang ikuti belakang ni ada 2-3 mutu. Yang jarak 2 km, 3 km. Supaya nak jaga apa kemalangan hak depan, hak ni boleh jaga. Juga break, juga jaga, ataupun barang-barang apa jatuh-jatuh hak orang yang pergi dulu tu, hak kat belakang ni pungut. Tu cara berjalan dengan cara rubungan. Begitu Rasulullah. Dan boleh jaga keselamatan. Kalau ada seteru mari nak ikut belakang ke, hak ni boleh jaga dah. Maka bila rubungan berakat, yang ikuti belakang ni mari tengok Siti Aisyah kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Macam mana Ummul Mukminin Siti Aisyah ni ditinggal oleh rubungan. Macam mana dia pun fikir, suruh Siti Aisyah naik ke atas. Naik di atas kenderaan dia tak naik bersama, dia turun kat bawah. Dia tutung, tariklah. Dia ikut kat bawah, Siti Aisyah ke atas. Ikut dengan cara laju sikitlah, pelaju supaya ikut sempat dengan rubungan yang ramai kat depan.
Bila begitu, munafik peluang bagi dia. Oh, Siti Aisyah buat lambat kerana dia nak mengarut, nak berzina dengan sahabat yang ikut belakang. Maknanya dia lewat daripada hubungan adalah kerana ada dia buat hubungan dengan lelaki yang belakang. Itu dituduh, ditohmah. Habis sampai kepada sahabat yang beriman betul-betul pun masuk capur dah lah. Masuk capur. Dia pergi sebar di dalam kalangan sahabat. Nampaklah, kalau gitu betul dah. Moga lelaki perempuan keluar daripada hubungan, terakhir daripada hubungan, dia buat apa? Apa kerja? Tak ada kerja lain, berzina dah lah. Berzina. Sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bercakap, tak bertegur dengan Siti Aisyah. Sampai tahap Siti Aisyah kena balik duduk di rumah dia, ibu dia balik di rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tak boleh duduk di rumah Rasulullah, dia tak boleh dah. Kerana Rasulullah pun tak bercakap dah dengan dia. Sampai kepada tahap tu. Maka isu ni macam mana pendirian kita ahli sunnah wal jamaah. Pendirian kita mesti wajib kita i'tikad wa barri'an li Aisyah, bersih, terlepas Siti Aisyah daripada tomohan, daripada tuduhan tersebut. Siapa membersihkan Siti Aisyah? Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ayat Al-Quran membersihkan Siti Aisyah. Kalau tak ada ayat Al-Quran sampai ke hari ni pun kita boleh jadi kita ada syak. Macam mana kita nak membukti kata dia lepas daripada tuduhan itu? Kalau 50-50 boleh jadi dia baik. Boleh jadi dia berlaku sungguh perzinaan di antara dua. Boleh jadi. Tetapi bila Allah melepaskan dia, yakin kita. Siti Aisyah seorang yang bersih daripada tuduhan itu. Yang memulai buat isunya melabelkan itu iaitu daripada kalangan munafikin. Itu bahayanya orang munafik. Dia guna kaedah, guna cara untuk memfitnahkan. Maka cara ni sampai ke hari ni lah, sampai kiamat, cara yang seperti ini diguna supaya jadi fitnah, supaya nak merosakkan orang-orang Islam. Sebab tu kita kena waspada, kena jaga sangat-sangat cara-cara yang seperti ini. Itu maksud wabarri'an wa sahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'ul liman tabi'. Sekalian sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua sahabat Nabi, sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sebaik-baik ahli masanya. Orang yang hidup di dalam satu masa yang paling baik ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khairul quruni qarni, sebaik-baik orang yang hidup di dalam satu masa iaitu orang yang hidup di dalam semasa dengan aku, daripada sahabat Nabi, sahabat beliau radhiyallahu anhum. Maka dengar olehmu, jangan kamu lontar, jangan kamu nafi, jangan kamu ingkar sahabat seafdal manusia selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan erti
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling mulia, berartinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna segala-galanya, lebih daripada yang lain segala-galanya. Bukan, dia lebih di satu segi ni yang tak dapat, yang tak ada pada orang yang lain. Apanya? Iaitu dia dapat bersama dan bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat bersama dengan Rasulullah dan dia dapat berakhlak, terima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dapat kelebihan dia. Adapun nisbah yang lain seperti ilmu, seperti kealiman, bukan semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kelebihan ilmu kesemuanya, alim kesemuanya. Tidak ada sahabat Rasulullah yang jahil, tidak ada sahabat Rasulullah yang tak faham masalah agama. Bukan begitu. Kerana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alim, yang sampai martabat mufti, yang sampai martabat mujtahid, yang selalu duduk fatwa bagi keterangan kepada sahabat yang lain, hanya beberapa orang saja, 20 orang lebih kurang, tak lebih daripada 30 orang. Itu saja daripada 100,000 lebih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur Siti Aisyah sendiri, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Miqdad. Ini sahabat-sahabat yang alim, yang alim. Yang lain ada yang ingat 1 hadis, ada yang ada ingat 3 hadis, 5 hadis. Maka macam mana mereka nak alim? Cuba tengok setengah sahabat ditanya seorang itu dia berlaku sebab berjunub, sebab bagi mandi wajib di dalam keadaan di dalam musim sejuk, dia ada sakit di kepala. Ditanya nak buat macam mana, nak tayamum ke dia nak mandi? Dia jawab kata kena mandi. Lepas ni sakit pun kena mandi. Dia fatwa. Sedangkan kalau sakit tak payah mandi dah, tayamum. Musim sejuk lagi bahaya, bila mati orang yang mandi. Rasul bila diberitahu pada Rasulullah kata qatalahu Allah, dia membunuh seorang itu. Rasulullah hukum kata dia bunuh, fatwa salah, fatwa yang salah. Setengah daripada sahabat dia faham dia, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, maknanya kita boleh makan di waktu malam sehingga kita boleh nampak benang putih, berbeza benang putih dengan benang hitam. Kerana Al-Quran kata hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Benang putih dengan benang hitam bila di waktu malam dia sama. Putih hitam malam ni sama saja. Tak gitu. Yang beza siang hari ya beza. Sebab tu kita nak kahwin, isteri kita putih hitam tak ada penting, sebab kita nak guna dia waktu malam. Siang hari kita tinggal kat rumah, kita keluar. Tak gitu. Putih hitam bila malam sama saja. Sebab tu isteri yang hitam pun dapat anak, isteri yang putih pun dapat anak. Ada orang yang dapat isteri hitam tak dapat anak. Sebab apa dia dapat anak? Sebab tak ada beza antara putih hitam di waktu malam. Maknanya waktu malam ni bila benang putih, benang hitam sama saja. Boleh kita nak makan minum terus sehingga nyata benang putih, benang hitam. Dia tanya Rasulullah begitu. Sebab Allah kata begitu,
Rasulullah kata anta aridul qafa, awak ni yang lebar batang tekak. Batang tekak awak ni lebar. Apa mana? Cara orang Arab bila dia kata gitu, awak ni kurang faham. Tak bodoh, kurang faham. Awak ni tak berapa faham ni, tak faham. Tak betul faham begitu. Allah kata benang putih, maksud dengan benang putih iaitu fajar. Benang hitam iaitu malam. Malam ni sebagai benang hitam. Bila naik fajar dia seperti benang putih, nampak putih ke ufuk, ke kaki langit. Mana sehingga naik fajar. Maksudnya bukan kata ambil benang ikat kat tangan, ambil benang ikat ke tiang, nanti tengok benang putih satu, benang hitam satu, nanti tengok. Itu boleh makan sampai jam 8 pagi. Kita jangan buka pintu sampai 8 pagi lah baru nak bezanya. Maksudnya fajar. Makna sahabat yang begini dia bukan alim, tak pandailah dia. Tak pandai nak faham. Tetapi dia dengan kita siapa lebih dia. Kerana dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i lebih alim daripada kebanyakan sahabat. Kebanyakan sahabat. Dia lebih alim dengan halal haram, dia lebih alim. Tetapi Imam Syafi'i bolehkah nak melebihi daripada sahabat? Tak boleh. Kerana dapat persahabatan dengan Rasulullah, itulah dapat kelebihannya. Itu kata dia khairul qurun. Sebab tu sahabat Rasulullah dia tak jadi hujjah, tak jadi dalil di dalam agama. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dia kata bila hadis sabit pada Rasulullah fa'ala ar-ra'si, maksud dia kata gitu, maka di atas kepala aku junjung, aku terima penuh 100%. Apa yang datang daripada sahabat, akhtar, aku nak pilih. Yang sahabat kata aku nak pilih, yang mana betul, yang mana salah, yang mana kuat, yang mana tak kuat. Sebab sahabat bukan mesti junjung, sebab dia pun sama dengan kita. Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama saja di depan kita. Bila di depan sahabat dengan depan kita sama habis-habis. Sama. Tidak ada perbezaan. Perbezaannya faham tak faham, faham betul dan faham salah. Kat situ ya. Sama. Oleh itu Imam Abu Hanifah dia kata dia nak pilih. Apabila pendapat datang lain daripada sahabat, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu tokoh, kami pun tokoh. Mereka itu boleh ijtihad, kami boleh ijtihad. Kami tak ikut dah. Kami ada pandangan kami yang kami nak faham daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya pendapat sahabat ada nilainya untuk kita buat pertimbangan. Bukan tentu diambil, bukan wajib diterima. Sebab pandangan sahabat bukan hujjah syar'iyah, bukan dalil di dalam agama. Oleh itu nyata salah, nyata tak betul mereka yang mengatakan perkara yang boleh dibuat kerana dibuat oleh sahabat. Perkara bid'ah salah tak boleh dibuat kerana tidak dibuat oleh sahabat. Itu salah. Tak betul. Kerana sahabat bukan dalil syarak, sahabat bukan hujjah syarak. Yang dia buat wajib kita ikut ke? Jadi wajib ke? Jadi sunat ke? Tak pasti. Yang sahabat tinggal, lebih lagi lah yang dia buat tak jadi hujjah, yang dia tinggal tak boleh jadi hujjah di atas haram sesuatu yang ditinggal oleh sahabat. Macam mana tinggal sahabat nak jadi hujjah?
sedangkan tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tak jadi hujjah. Rasulullah dia membawa syariah, membawa agama daripada Allah, utusan Allah, wakil Allah untuk menyampaikan agama. Bila dia tak kerja satu perkara bukan jadi dalil di atas haram, maka macam mana bila sahabat tak kerja nak jadi haram? Faham ke tak faham? Tinggal Rasulullah akan satu perkara bukan hujjah di atas haramnya. Bila tinggal Rasulullah tak jadi hujjah, tinggal yang lain pada Rasulullah, daripada sahabat, daripada tabi'in, sangat lagi tak jadi hujjah syar'iyah. Oleh kerana demikianlah ulama kita tak masuk, khususnya di dalam mazhab kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tak masuk di dalam hujjah syar'iyah. Perbuatan sahabat, perkataan sahabat tak jadi hujjah pada syara'. Apatah lagi yang dia tinggal, hak dia buat pun tak jadi hujjah pada syara'. Hanya diambil mari buat pertimbangan, buat muqaranah. Sebab tu kalau kita nak buat hujjah memang tak boleh, sebab kalau pendapat dia yang satu pendapat itu bukan kita berhujjah dengan pendapat dia, berhujjah dengan ijma'. Kalau yang dia tidak bersatu pendapat, dia khilaf, sahabat mana yang kita nak pakai? Sahabat mana yang kita nak pakai? Bila khilaf antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, kita nak pakai yang mana? Sayyidina Abu Bakar sahabat, Sayyidina Umar sahabat. Nak pakai yang mana? Kalau kata sahabat ni jadi hujjah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali semaya subuh baca kunut. Sebahagian daripada sahabat semaya subuh tak baca kunut. Kita nak ikut yang mana? Nak ikut yang mana? Kalau ikut tak baca kunut, macam mana tak ikut ni sahabat juga yang baca kunut? Kalau ikut yang baca kunut, macam mana ni sahabat ni tak baca kunut? Nak buat hujah macam mana? Tak boleh. Sebab tu pendapat sahabat tak boleh jadi hujjah. Hanya bila dah kita tengok sahabat sebahagian baca kunut, sebahagian tak baca kunut, kena kembali kepada sumber dia yang asal. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Rasulullah baca ke tak baca kunut? Kembali pada situ. Sebahagian sahabat baca bismillahirrahmanirrahim, sebahagian sahabat tak baca bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Kita nak ikut yang mana? Kembali kepada apa yang sabit, kembali pada dalil. Inilah kata muqaranah. Ambil mari buat timbang. Ini ada pendapat sahabat, oh tengok yang ini lebih betul. Bila kembali pada hujah dalil, sabit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca kunut. Sayyidina Anas kata Rasulullah baca kunut sampai kepada mati. Tengah sahabat dia berpegang Rasulullah baca kunut 1 bulan saja. Maka yang kata baca Rasulullah baca kunut sampai meninggal dunia, ini lebih sahih, ini lebih betul. Begitu juga Rasulullah baca bismillah ketika baca Fatihah, itu sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kita berpegang dengan Rasulullah, dengan hadis Rasulullah, disokong oleh pandangan sahabat. Gitu saja. Pandangan sahabat bukan jadi hujjah, bukan jadi dalil. Tetapi sahabat yang rendah, sahabat yang awam seperti kita, dia lebih daripada para ulama yang kama dia. Walau dia ta'lim, lebih dia kerana dia dapat kelebihan bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fatabi'i, kemudian itu selepas pada sahabat, pengikut-pengikutnya, pengikut sahabat, itu nama dia tabi'in ataupun at-tabi'i, mereka yang sempat dengan sahabat, beriman dengan Nabi dan sempat dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tabi'i Hasan Basri, di antaranya Uwais Al-Qarani, di antaranya siapa ni, Imam Abu Hanifah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma rabbana zidna wa tatamma wa salatu pada sayyidina Muhammadan wa salatu syarafa wa darajatul hayatul ba'athu maqamam innaka la tuhibbul ya ar-rahman ar-rahim. Nombor dua, selepas daripada sahabat tabi'i, orang yang sempat dengan sahabat, berjumpa dengan sahabat, maka kelebihan tabi'i, ada tabi'i yang awal-awal, tabi'i yang besar, ada tabi'i yang kecil.
Di antara tabi'i yang besarnya, yang lebihnya, iaitu Uwais Al-Qarani. Khilaf di antara ulama siapakah yang lebih di antara Hasan Basri dengan Uwais Al-Qarani. Maka kebanyakan ulama muktamadnya bila baca di dalam kelebihan Uwais Al-Qarani lah yang ada kelebihannya. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bila musim haji dia cari Uwais Al-Qarani. Dia jumpa dengan rombongan haji Yaman, dia pergi tanya, adakah di dalam kamu yang nama Uwais? Sayyidina Umar cari nak jumpa, kerana Rasulullah berpesan bila Uwais ni bila dia berdoa, bila dia minta, Allah tak tolak doa dia. Sayyidina Umar nak jumpa dengan dia supaya dia mendoakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar tu dia orang yang lebih dah, tapi nak kepada Uwais, kerana Rasulullah kata Uwais doa dia dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba Uwais orang biasa saja, gembala unta, begitu saja. Sebab tu kita tak boleh sengkar dengan corak, dengan bentuk, dengan body, dengan pakaian. Hakikat yang sebenar, kelebihan yang Allah bagi, kualiti yang Allah bagi, duduk kat lain. Duduk kat lain, bukan duduk kat pakaian, bukan duduk di kerja. Duduk di iman dia dengan Allah, takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabi'un, kemudian nombor 3, mereka yang mengikut, liman tabi' akan orang yang mengikut sahabat-sahabat. Nombor yang 3-nya nama tabi'it tabi'in, orang yang mengikut bagi tabi'i, orang yang sepak dengan tabi'i. Dengan kata lain, orang yang hidup di dalam 3 generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in. Generasi tabi'it tabi'in ni siapa? Di antaranya Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Kerana Imam Malik dia sempat dengan Nafi'. Nafi' ini dia sempat dengan Ibnu Umar. Dia belajar dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Rasulullah. Nafi' tabi'in. Imam Malik tabi'it tabi'in. Dia sempat dengan Nafi'. Tabi'it tabi'in. Maka tabi'it tabi'in ni, kalau tak silap saya, ulama tarikh dan ulama hadis ni, dia tengok apa hak paling akhir sekali meninggal dunia, siapa dia dan masa mana. Kalau tak silap saya, yang paling akhir tinggal dunia pada tahun 240. Kat situ habis hak paling akhir sekali tabi'in tabi'in. Sebab tu kata 3 korun tu makna 3 generasi. Generasi sahabat habis 100 yang berapa, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in tabi'in. Semua tu orang mengaji belajar hadis, orang alim hadis kena tahu. Orang belajar hadis. Bila kita tak tahu tu boleh tahu dah, kata kita tak pandai dalam ilmu hadis tu. Sebab tu kalau tanya Baboli macam mana, jawab kata Baboli tak pandai, jahil dalam ilmu hadis. Nak sebut ni pun tak tahu korun. Ingat agak-agak 240. Sebab tu setengah ulama kata korun salaf iaitu 240, bukan 300. Sebab lepas pada tu 240 masuk korun 40 tahun, habis dah tabi'in. Habis dah atba'ut tabi'in ataupun tabi'it tabi'in. Masuk orang yang kebelakangan, orang yang belakang. Itu nisbah bagi kelebihan, nisbah dia dapat kelebihan berhubung dengan orang yang lebih. Sahabat dapat berhubung dengan Nabi, tabi'in dapat berhubung dengan sahabat,
atba'ut tabi'in tu pula dapat ikut dengan tabi'in. Bukan arti orang khalaf, orang yang kemudian ini tidak ada kelebihan. Orang yang kemudian ini tidak alim, tidak faham agama, pahaman orang belakang ini adalah salah, tak betul. Itu dak. Orang salaf jadi hujah, orang khalaf tak jadi hujah. Itu dak. Tidak ada dalil di dalam agama kata orang salaf jadi hujah, orang khalaf ini tak boleh kita nak ikut dia. Tak ada. Bahkan sabit di dalam hadis Nabi sendiri memuji orang salaf, memuji orang khalaf. Nabi kata ummati kal matar, umat aku seperti hujan. La yudra awwaluhum khair am akhiruhum. La yudra awwaluhu khair am akhiruh. Tidak diketahui yang awal dia baik ke atau yang akhir. Hujan yang mana hak awal, hak baik, hak menumbuhkan hujan. Hujan titik pertama ke, hak titik kat tengah ke, titik kat ujung. Mudahnya kita makan makan nasi, yang mana mengenyangkan kita? Hak suak yang pertama ke, suak tengah ke, suak ujung? Tak tahu yang mana yang memberi untung pada kita, yang mengenyang kita. Kesemua tu ada kebaikan belaka. Kata suap pertama pun ada kebaikan, ada zat dia. Hak tengah pun ada zat dia. Hak ujung pun ada zat dia. Begitulah sahabat aku. Nabi kata kal matar, seperti hujan, sama saja pengkak dia. Yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluh. Nabi kata akan bawa ini agama oleh yang adil-adil daripada orang khalaf. Orang-orang yang kebelakangnya akan bawa ini agama sampai kiamat. La yadurruhum man khadhalahum zahirina 'alal haqqi, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Mereka ini akan berterusan menang, duduk bawa kebenaran, tidak memberi mudarat akan mereka itu oleh mereka yang tidak bagi pertolongan kepada mereka. Orang-orang khalaf akan bawa agama ini terus sehingga ya'tiya amrullah ay ta'tiyal qiyamah, sehingga datang kiamat. Orang khalaf akan bawa agama Nabi kata akan bawa sampai kiamat. Orang tak bagi bantuan kepada dia pun dia boleh berjalan terus sampai kiamat. Mana kita dapat bantuan daripada pihak yang tertentu? Kita orang khalaf ni, orang belakang, tak ada kerajaan kita, tak ada. Boleh kata tak ada kerajaan kita. Kita bawa gitu, isi minyak kereta sendiri, buat rumah sendiri, sedirikan semua kita. Sampai kiamat kita berjalan terus, Walaupun tak dapat bantuan, dihalang pun kita boleh berjalan terus. Sebab kita bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Ni khalaf yahmilu hadzal dina, akan bawa ini agama min kulli khalafin, daripada tiap-tiap generasi khalaf. Nabi kata daripada khalaf. Siapa khalaf? Uduluh, segala yang adil daripada orang khalaf. Orang-orang khalaf yang adil. Ya, orang adil. Macam mana? Orang adil, orang yang betul-betul ikhlas, orang yang tidak membohong, orang cukup syarat untuk menyampaikan, untuk jadi saksi, maka menyampaikan agama sebagai jadi saksi. Orang yang tidak fasik. Kalau yang mereka bohong dalam agama, buat penipuan dalam agama, itu bukan yang membawa agama, wal'iyadzubillah. Sebab tu bagi saya lah, saya nampak ciri, masya-Allah, kata ahli sunnah wal jamaah lah nama khalaf yang menanggungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa?
ahli sunnah dia adil. Dia kembali kepada yang sebenar. Dia tidak bodak dengan orang ni dia tak ada bodak dengan siapa-siapa. Dia tak buat pembohongan, tak ada. Bila dia bawa agama, bawa lillah, bawa yang sebenar. Ada yang nak terima, tak mau terima, itu bukan problem di atas dia, tak ada hukum, tak ada. Dia bawa agama Allah Subhanahu wa taala betul-betul. Itu kita orang ahli sunnah. Tengok ulama kita ahli sunnah, begitulah ikhlas. Ulama yang ikhlas, ulama yang mukhlisin betul-betul. Tak ada reko-reko, tak ada. Adapun kalau kita kembali, kalau kita tengok latar belakang orang-orang yang lain daripada ahli sunnah, daripada mujassimah, daripada mu'tazilah, khususnya mujassimah yang ada pada hari kita ini, cuba tengok. Adik kata adik dia ubahkan kitab Imam Nawawi, ubah kitab-kitab ulama. Kitab azkar dia ubah kitab supaya sampai matlamat dia. Imam Nawawi tulis bab ziarah kubur Nabi, dia tukar, bila ceritakan dia buat bab ziarah masjid Nabi. Supaya nak tukar kata ziarah kubur Nabi, Imam Nawawi kata sunat. Dia nak mesunatkan ziarah masjid, bukan sunat ziarah kubur Nabi. Kubur Nabi tak sunat ziarah. Pokoknya bila sampai ke Madinah, pergi ke masjid, gilah ziarah kubur Nabi. Dia tidak pentingkan ziarah kubur Nabi, dia penting ziarah masjid. Dia boleh tukar. Amanah kata amanah tu, tak ada amanah. Cuba tengok, Imam Subki kata ucapan macam lain. Dia ubah, tobak bubuh di kulit kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, buat ayat yang ubah daripada perkataan Subki. Ubah, mereka buat penipuan, sengaja buat penipuan. Maka adakah ini nama dia udul, orang yang adil? Ini nama dia pengkhianat, nama dia. Ulama kita ahli sunnah, dia kata bila kita nak nakal kata seorang, kita kena nakal dengan penuh. Kalau kita tak nakal penuh, kita kena bagi tahu ke hujung, ini aku ambil kesimpulan, aku ada potong setengah-setengah. Amanahnya khalaf, amanahnya ahli sunnah wal jamaah. Ini ciri boleh kita buat, kita orang-orang awam, kita orang tak ada ilmu, boleh buat ciri tanda. Tengok ciri tanda, kata yang manakah ulama yang benar, ulama yang palsu. Ulama yang betul nak bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara. Rasulullah kata uduluh, yang adil, yang tak khianat, yang tak bohong. Kalau kita tengok Albani lebih sangat lagi. Dia buat penipuan di dalam nakal dia. Bila dia nak mendhaifkan hadis, dia nakal orang yang kata dhaif, perawi tu. Dia tinggal yang kesimpulan ulama hafiz, ulama jarah wa ta'dil yang kata dia thiqah, dia ambil hak kata dhaif. Sebab tu dia kata hadis ni dhaif. Kita kat mana nak tahu? Tapi kalau kita baca sungguh, perawi yang meriwayat hadis itu, ulama kata dia orang thiqah. Tiap-tiap orang thiqah ada orang kata dhaif. Bila ada orang kata dhaif, kita nak mendhaifkan, kita ambil yang kata dhaif tu, jadi dhaiflah hadis. Walau Imam Bukhari kata sahih pun, ada di dalam rijal Bukhari ada yang orang kata dhaif. Imam Bukhari sendiri pun ada orang kata dhaif. Boleh kita main habis. Itu tidak amanah, nama dia. Walau bagaimanapun, tabi'i, orang yang hidup di dalam korun, nama korun salaf, nama dia korun yang lebih. Ini nama korun mufaddalah, korun yang dilebihkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bagi mereka. Kita pun alhamdulillah. Kita pun dapat alhamdulillah, bukan sahabat saja dapat alhamdulillah, bukan tabi'in. Sebab kita sama dengan tabi'in juga. Sebab bukan kata Nabi kata 3 korun ni saja lebih. Hanya dia fokus saja, dia nas khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Cakap begini bukan kata hanya 3 ni saja. Mana kalau nak sebut
banyak lagi nak sebut summal ladzina yalunahum sebut dah, tak payah aku sebut dah lah. Bagaimana 3 ini saja, kalau Rasulullah kata 3 saja, korun yang lebih yang lain itu jahat ke semua, tu barulah boleh kita menentukan ni dah tak boleh. Sebab itulah mana cakapan Rasulullah begini nama mutasyabihat. Jangan kita nak menyalah, nak menyesatkan kerana hadis ni tak boleh. Hadis ni tak boleh kita nak ambil untuk nak menyesatkan khalaf, tak boleh. Sebab tu ulama sendiri pun ada perselisihan di dalam mentafsir dia. Ada tafsir begini, ada tafsir Qarun, ada masa Qarun makna orang, macam-macam tafsir dia. Orang pun kalau orang dalam masa salaf, adakah orang di masa salaf itu tidak ada yang jahat? Yang jahat ada sepanjang masa. Qarun mana pun. Di awal-awal Qarun, selepas daripada wafat Rasulullah, berlaku apa? Di masa Rasulullah sendiri ada berlaku tak jahat? Ada berlaku perzinaan. Ada berlaku pencurian. Berlaku ke semua? Rasulullah tak kira Rasulullah rejam ma'iz. Berlaku perzinaan. Selepas pada wafat Rasulullah, apa berlaku? Murtad. Orang Najd, orang Riyak sana murtad, sehingga Abu Bakar berperang dengan mereka. Ada yang tak mengeluarkan zakat, tak bagilah zakat. Dia kata zakat hanya qada pada masa Rasulullah, lepas pada Rasulullah tak payah keluar zakat. Ada yang tak keluar zakat. Sayyidina Abu Bakar perangkan mereka. Itu berlaku. Berlaku masa Sayyidina Ali Khawarij guna ayat-ayat yang turun di atas kufar, menghukum di atas orang muslimin. Ayat yang Allah hukum kafir, orang-orang kafir, kata orang Islam yang kerja sama dengan mereka kafir. Dia hukum kafir, jadi Khawarij nama dia. Dia guna Quran, tapi guna Quran yang salah. Cara dia kembali pada Quran yang salah. Ambil ayat yang Allah hukum di atas orang kafir, mari hukum di atas orang muslimin. Orang kafir berdoa dengan berhala, tu kufur. Kita doa dengan ahli kubur, kufur. Sebab sama biar dia ukur pakai tali metal, tali eci sama saja. Itu Khawarij nama dia. Allah melia kita, Allah bagi ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita Allah tak bagi ahli sunnah wal jamaah, kita sesat bersama dengan orang yang sesat. Alhamdulillah. Wa khairu man wuliyal khid wa khairu man wulil khid wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah. Dan sebaik-baik mereka itu sahabat, iaitu mereka yang dijadikan khalifah, mereka yang dilantik jadi khalifah. Itu kalangan sahabat tu dah ada lebih kurang, tak sama pula kelas sahabat. Kelas sahabat yang paling tinggi iaitu mereka yang jadi khalifah, khulafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Rasulullah telah nas al-khilafatu ba'di 30 sanah, yang jadi khalifah selepas daripada aku, jadi khalifah lepas pada aku 30 tahun. Thumma yakunu ba'da dzalika mulkun. Selepas daripada itu jadi merentah dengan secara raja. Yang jadi khalifah 30 tahun. Selepas pada tu raja. Merentah dengan secara sistem beraja. Sistem khalifah mengikut sistem Rasulullah penuh. Khilafah sebagai ganti. Ganti ni dengan mana ada cara ganti dia dan mengikut silibus dia betul-betul. Oleh itu khalifah ar-rasyidin ialah 4 ataupun 5 khalifah. 30 tahun
iaitu bermula dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan 6 bulan Sayyidina Hasan. Cukup 30 tahun penuh. 30 tahun penuh selepas daripada Sayyidina Hasan serah kuasa, tarik letak jabatan dia jadi khalifah, serah kepada Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah bermula dengan merintah dengan secara sistem beraja. Selepas pada tu tidak dilatih pengganti sebagai khalifah, dilatih sebagai keturunan dan keluarga. Selepas pada Muawiyah, dia melatihkan Yazid anak dia, keluarga dia dinama kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Muawiyah, keturunan Muawiyah. Selepas pada tu dia ambil alih oleh Banu Abbas, kata kerajaan Abbasiyah. Jadi raja mereka sistem raja. Itu nama khilafah. Sahabat yang jadi khalifah itu nombor 1. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Wa amruhum, dan pekerjaan mereka itu sahabat yang jadi khalifah, fil fadli, pada kelebihan, kal khilafah, seperti susunan khilafah. Tartib lebih dia seperti tartib khilafah. Abu Bakar nombor 1, Sayyidina Umar nombor 2, Sayyidina Uthman nombor 3, Sayyidina Ali nombor 4. Itu masyhur di kalangan kita ahli sunnah wal jamaah. Sekalipun di sana ada perselisihan, ada khilaf di antara kita ahli sunnah wal jamaah sendiri, dan juga selisih di antara kita dengan Syiah. Syiah khususnya, dan ulama kita daripada ahli sunnah, Imam Malik, Imam Ahmad, ada lagi banyak daripada tabi'in, daripada sahabat sendiri. Ada selisih yang mana nombor 1 daripada kalangan sahabat selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada ulama kita mengatakan yang nombor 1 selepas daripada Rasulullah ialah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Kerana dia anak Rasulullah, dia ada kelebihan, dia mana daging darah Rasulullah. Setengah katanya Ja'far At-Tayyar. Setengah katanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali lah yang ramai daripada sahabat, ramai daripada tabi'in yang melebihkan dia di atas sahabat yang lain. Khilaf. Tetapi khilaf kita ahli sunnah, khilaf daripada sahabat tetapi lebih Sayyidina Ali di atas yang lain, tidak mengurangkan sahabat yang lain. Adapun khilaf dengan Syiah, dia melebihi Sayyidina Ali, yang lain itu kurang dan rendah dan sesak dan kufur. Itu bezanya. Kita ahli sunnah melebihi Sayyidina Ali di atas Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar masih lebih duk kelas nombor 2. Lebih Sayyidina Umar duk kelas nombor 2, Sayyidina Uthman duk kelas nombor 2 selepas daripada Sayyidina Ali. Nombor 2, 3 tu maknanya selepas pada Sayyidina Ali. Tidak ada kekurangan pada mereka. Allahu Akbar. Khilaf yang jadi sesak, khilaf antara kita dengan Syiah. Adapun khilaf di antara sama ahli sunnah tak jadi sesak. Masya Allah, saya baca satu kisah, sabit dengan sanad yang sahih. Di satu masa pemerintah tu musim kemarau, dia duduk ke Madinah. Perawi ni dia duduk di Madinah. Dia duduk di Madinah musim kemarau. Dia pergilah minta susu ke satu pihak pemerintah, satu orang pemerintah lah yang minta susu. Minta susu,
pemerintah tu dengan cara ringkasnya kata mari masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, dia arah supaya dipukulkan. Dia kata mau kena celah Sayyidina Abu Bakar, kena kata Sayyidina Abu Bakar jahat, suruh celah Sayyidina Abu Bakar. Dia tak mau celah, bila tak mau celah suruh pukul. Pukul sampai akhir sekali dia potong lidah. Potong lidah. Muka tak mau kata, potong lidah. Dia kata kalau sebenar ke kamu betul, mungkin mintalah dengan Rasulullah, berita dengan Abu Bakar minta pulang lidahmu tu. Dia sampai begitu jahatnya. Tapi dia bila sudah dilepas daripada tu, dia pergi kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertawasul, ya Rasulullah, sekiranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sahabat kamu yang mulia, sahabat yang lebih minta dengan hati, dalam lidah tak boleh, minta dengan hati. Minta kembalilah lidahku, sembuh baliklah lidahku semula. Dia tidur malam, sedar di waktu pagi lidah dia sembuh balik seperti sedia kala. Dia pergi kepada rumah yang potong lidah dia itu. Kalau tak silap saya, Allah menukarkan rupa dia jadi beruk. Jadi tak beruk ke babi gitulah. Begitu. Maknanya pemerintah di satu masa jahat suruh caci kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia melebihi Sayyidina Ali sampai melampau. Itu salah, sesat. Bahkan kalau ingkar sahabat Abu Bakar adalah kufur. Siapa ingkar persahabatan Abu Bakar? Walau bagaimanapun kita ahli sunnah, Abu Bakar lah nombor satu. Kalau kita kata Sayyidina Ali nombor satu, salah ke tak salah? Tak salah. Tak salah. Kerana kalau kita baca semacam orang alim kita hari ni lah, kita nak kata siapa alim? Siapa paling alim di dalam Malaysia? Malaysia ramai orang alim. Siapa kelas Syafi'i? Ramai sangatnya. Tak tahu siapa alim lah. Kalau tengok ni, bijak. Tengok yang ini bijak. Mana kita nak menentukan nombor satu tak boleh. Tak tahu siapa nombor satu, nombor dua lah. Begitulah kalau baca kelebihan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah bercakap tentang kelebihan dia banyak. Bila baca kelebihan Sayyidina Ali, Allah Akbar, banyak kelebihan Sayyidina Ali. Nampak Sayyidina Ali nombor satu. Kalau baca latar belakang biodata Abu Bakar nombor satu. Mana semua ada kelebihan. Tetapi satu yang selalu saya sebutlah supaya kita boleh kita buat tali ukur sendiri. Kita boleh buat nilai. Kata ajaran yang sesat dengan cara ahli sunnah tak sama. Cara ahli sunnah. Sebab tu saya dari ini saya menyampaikan kata kita walau bagaimanapun kita kena ikut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah telah dipilih oleh Allah untuk bawa agama dia. Sebab dia ahli sunnah lah yang kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan secara benar-benarnya. Dengan cara benar-benar, betul sangat-sangat cara dia. Ikut cara Rasulullah, selebah Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyah sebagai tempat ikutan bagi orang yang mendakwa mengikut salaf. Dialah yang dakwa kata kita kena ikut salaf yang sebenarnya. Dialah yang mengasaskan kata salaf ini pahaman salah, pahaman yang betul, pahaman khalaf, pahaman yang salah. Dialah pengasas yang sebenarnya. Ibn Taymiyah. Hak khalaf adalah sesat. Tak boleh pakai langsung hak khalaf. Hak salaf saja yang boleh pakai. Itu di sisi Ibn Taymiyah. Kena mengikut pahaman salaf.
Tetapi bila kembali pada salah tu, tengok salah tu siapa salah di sisi dia. Sulaiman, Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Karam, jenis-jenis salah yang sesat yang sebenarnya. Walau bagaimanapun saya nak bagi tahu sikit tajuk ni, Ibnu Taimiyah dia sampai kepada tahap yang mengata tidak ada hadis yang sahih tentang kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ini yang saya kata, bila lari daripada ahli sunnah dia menyeleweng sampai tangga sesat, sampai dia boleh buat apa, dia tahu ke dia tak tahu sengaja, wallahu alam. Tak mungkin orang kelas-kelas seperti dia tak tahu. Boleh ke orang kelas dia tak tahu tentang hadis sahih ada dalam Bukhari, ada hadis sahih kelebihan Sayyidina Ali banyak sangat, dia kata tak ada hadis sahih, ke semua hadis dhaif. Dia kata begitu, dhaif maudhu'. Sebaliknya kelebihan Muawiyah lah yang ada hadis sahih. Muawiyah, hadis tentang kelebihan Muawiyah itu hadis yang sahih. Dia tukar betul, langit jadi bumi, bumi jadi langit. Ini nak bukti kepada kita yang manakah alirannya betul. Sedangkan hadis-hadis kelebihan Muawiyah tak ada hadis yang sahih. Hadis yang dhaif kesemuanya. Ada yang sahih celah Muawiyah. Hadis sahih ada, tapi hadis sahih hak celah. Hadis yang mencelakan Muawiyah. Ada hadis sahih Rasulullah suruh sahabat pergi bagi tahu kepada Muawiyah, bagi tahu dia, mari sebentar, aku nak jumpa dia, aku nak bercakap dengan dia. Bila sahabat pergi royak Muawiyah, Rasulullah suruh pergi sama dia. Dia jawab kata, saya duk makan, tunggu dulu nanti saya nak makan. Cara sahabat, cara Rasulullah tak boleh. Rasulullah di dalam kita keadaan mana pun, bila dia panggil, dia jemput, wajib terima, tak boleh kena tinggal habis kerja kita. Tu kelas Rasulullah, kena tinggal ke semua. Kalau di hari ni pun, kalau Rasulullah hidup, mesti kita kena tinggal semua. Ajibu da'i Allah, wajib kita terima penyeru Allah. Muawiyah dia boleh buat berdalih, kata aku nak makan. Bila sahabat balik bagi tahu, kata Muawiyah kata dia nak makan, Rasulullah kata la ashba'allahu batnah, minta Allah jangan mengenyangkan perut dia, makanlah tak kenyang. Tu Rasulullah celah, sampai tak kenyang sampai mati. Muawiyah tak cukup. Dapat harta banyak tak cukup, dapat harta tak cukup, dia tak cukup. Sebab Rasulullah doa, minta jangan Allah mengenyangkan perut dia, tak kenyang terus dia. Adalah yang sahih begitu. Ada seorang perempuan, suruh Rasulullah pilih jodoh. Ada dua orang yang pinang dia. Ada Muawiyah, ada seorang lagi tu nama Abu Jaham. Kalau tak silap saya tak ingat. Kata saya nak pilih siapa ni? Tanya Rasulullah. Ada sahabat. Rasulullah kata, adapun Abu Jaham tu kalau nak boleh, tapi dia penyemok di atas tekak dia semua, tak pernah buat tukang penyemok. Orang yang pukul orang tu. Lah mau ambil nak tu. Rasulullah kata tak sah ambil lah ni. Kalau mau ambil boleh sakitlah belakangmu. Selalu pukul orang. Adapun Muawiyah fasa'lu kullama lalah. Dia orang fakir, tak ada harta, dia tak cukup harta. Rasulullah celah, tak bagi ambil, tak bagi pinangan, tak bagi restu, tak suka terima. Begitu ada. Tapi Ibnu Taimiyah dia boleh tukar. Kelebihan Sayyidina Ali dia kata dhaif, kelebihan Muawiyah dia kata itu sahihnya. Sebab tu kita perselisihan kita antara orang mengaku salah dengan kita ahli sunnah. Orang aliran yang ikut salah, dia mengutamakan Muawiyah. Kita ahli sunnah, kita mengutamakan Sayyidina Ali, aliran Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sahih tapi didhaifkan oleh mereka.
Ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Aku bandar ilmu, Sayyidina Ali pintu ilmu. Didhaifkan oleh mereka hadis yang sahih. Man kuntu maulahu fa aliyum maulahu. Kalau aku ni jadi kekasih dia, siapa aku jadi kekasih dia? Sayyidina Ali kekasih dia. Siapa aku jadi pengulu dia? Sayyidina Ali jadi pengulu dia. Kalau ada nabi selepas pada aku, engkau wahai Ali menepati Harun dengan Nabi Musa. Aku ni Musa, Harun pengganti Nabi Musa, tetapi tak ada nabi dah. Tapi mungkinlah Nabi Musa kelah Nabi Harun dah. Begitulah kelebihan Sayyidina Ali, banyak sangat-sangat. Rasulullah bagi tahu mu akan berperang dengan al-fi'atul baghiyah, mu akan berperang dengan Burah, kamu akan berperang dengan Nakis, dengan Marik. Dua tu Rasulullah kata. Mu kena perang. Sayyidina Ali yakin dah dia akan berperang dengan dua kumpulan yang besar. Nakis, orang yang ingkar, orang yang batalkan akad bai'ah. Bila akad bai'ah jadi pemimpin yang tertinggi, dia batal, dia tak turut. Yang kedua, Marik, orang yang keluar daripada agama seperti keluar anak panah daripada busuran. Marik ialah Khawarij. Nakis ialah Muawiyah yang batal akad bai'ah, lawan dengan Sayyidina Ali, perang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia yakin, sebab tu Sayyidina Ali bersumpah, wallahi wallahi pun Muawiyah dia perang nak kepada kerajaan, nak jadi raja, nak jadi pemerintah, bukan dia nak tutup darah Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali berani bersumpah, Sayyidina Ali yakin. Tapi seolah Sayyidina Ali dia perang pun dia suka. Dia tahu hakikatnya. Tahu hakikat perang ni adalah perang yang benar, perang yang betul. Rasulullah pesan pada Siti Aisyah ketika satu mungkin kena ingat Aisyah, bila kamu keluar sampai kepada satu kampung, angin menyalak kamu, mu jangan keluar, jangan ikut. Itu adalah satu firqah yang salah, firqah yang salah. Kamu jangan bantu, jangan bersama dengan mereka. Masa peperangan Sayyidina Ali dibodak oleh kumpulan yang lawan Sayyidina Ali, suruh Siti Aisyah keluar untuk damai. Tujuan mereka bagi tahu Siti Aisyah untuk damai, tapi nak ajak Siti Aisyah bersama dengan mereka. Kalau ajak bersama, Aisyah tak pergi. Aisyah keluar sampai satu tempat, angin menyalak. Angin menyalak, Siti Aisyah tanya, ini kampung, nama kampung apa? Diberitahu kampung sekian. Oh, Rasulullah sedar, oh betul dah, aku nak balik, aku tak mahu pergi. Siti Aisyah kata, aku nak balik. Tetapi bila duduk di dalam grup dah, dipaksa terpaksa Siti Aisyah dibawa hadir berperang bersama. Ditangkap oleh Sayyidina Ali. Siti Aisyah tangkap oleh Sayyidina Ali, dihantar di tempat selamat. Sayyidina Ali tahu, barangkalinya saya kata Sayyidina Ali suka tengoknya senyum. Siti Aisyah kena tipu sebab dia tak buat nyanya, tak apa, dia ambil letak di tempat yang selamat. Makna betul Rasulullah cakap, kata anjing salah di kampung sekian-sekian, nama kampung sekian-sekian, kampung anu. Begitulah, sebagai nak bukti kata cara kita ahli sunnah, aliran ahli sunnah adalah aliran yang betul. Aliran yang lain pada ahli sunnah, aliran yang tidak adil, yang dimain-main oleh nafsu, yang bermain-main, tak ikut cara Rasulullah yang sebenar. Hak sahih boleh mengatakan dhaif, hak dhaif boleh kata sahih, kerana tujuan mereka yang tertentu. Alhamdulillah, Allah hidayah kepada kita aliran ahli sunnah wal jamaah. Nampaknya setakat tu dulu. Yalihimu qaumun kiramun bararah, iddatuhum sittun tamamul asyarah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
kita sikit boleh 5 minit 7 minit insya-Allah taala kita ambil barakah. Kita muka surat 16. Wal isya'u dan isya. Semaya yang 5 waktu. Semaya 5 waktu ni adalah semaya fardu. Pertamanya nama zuhur, yang keempatnya nama isya'. Kita Melayu panggil isya', Arab tak panggil isya', dia panggil isya'. Beza sikitlah. Wa awwalu waqtiha, dan bermula permulaan waktunya waktu isya', idza ghaba syafaqul ahmaru, apabila hilang mega merah. Bila hilang syapak merah, benerang yang merah. Ketika awal jatuh matahari, matahari duduk kat kaki langit, dia benerang, dia cahaya yang merah ada di kaki langit, naik terus tinggi cahaya merah dia. Itu pancaran matahari kena udara, kena ozon, kena kabut-kabut yang ada di kaki langit tu, dia nampak kemerahan. Selepas pada merah tu ada kalanya dia kuning, kekuningan gitu. Ada kala merah, ada kala kuning. Tengok-tengok waktu kaki langit lah. Biasanya kalau negeri Arab dia merah, kerana negeri dia kering sikit, kering. Dia merah lah. Kalau negeri ni ada apa basah-basahan, dia nak jadi kekuningan sikit. Tu dia tengok waktu tu. Maknanya waktu dia hilang syapak yang merah. Maka orang ahli astronomi, apa syapak merah? Syapak merah ialah cahaya matahari yang daripada bulatan matahari tu, yang cahaya dia tu lebih daripada bulatan dia, cahaya dia tu. Cahaya dia ni berapa darajah, berapa degree. Dari situlah bila matahari turun, cahaya dia kau turun ke bumi, turun. Bila cahaya sampai ke ufuk, habis jadi hitam dah. Cahaya dia ikut cahaya tu ialah cahaya matahari. Seperti cahaya lampu pelita kereta kita kan. Sebab macam lampu ni lah, ni cahaya dia turun mari, dia kat sana cerah. Tapi pancaran cerahan dia tu maka berapa darajah. Lampu pelita kita berapa kilometer kita pasal tu, hujung kat hujung dia, lepas pada hujung tu gelap dah lah. Itulah boleh dia meletakkan waktu isya. Berapa jam? 15 darajah 1 jam. Mana bila jatuh matahari jam 7, jam 8, itu nama dia 1 jam 15 darajah. Maka cahaya ni berapa darajah? Setengah ulama astronomi dia kata 18 darajah. Bila 18 darajah maknanya 1 jam 12 minit. Tengah kata 21 darajah. Itu ukuran dia. Hilanglah syapak yang merah. Makna tengok di tempat yang buat ukuran syapak dia. Tapi kita kena tahu juga, ini pun satu ilmu juga. Kalau orang-orang ahli astronomi betul, dia tak ada hubung kait dengan agama. Bila dia bincang syapak, dia cakap syapak, kita faham kata syapak merah, dia bagi syapak pula. Ada syapak yang kuat, ada syapak yang tak kuat kat hujung. Kita dalam agama ke semua syapak tu. Dari situ jadi 18, 20, 21 tu. Kerana kita ambil ilmu yang dia tak ada kira kaedah agama, dia kira ilmu yang dia buat kajian astronomi hak dia tu. Kita kena tahu kat situ pula. Wa akhiruhu, dan akhirnya fil ikhtiyar, akhir pada pihak ikhtiar, pada pihak kita memilihkan meletakkan semaya isya kat situ, afdal, molek, lebih, tak makruh lagi. Tak masuk di dalam kata harus saja, boleh, molek kita pilih sampai kat situ, ila thuluthil lail, hingga sampai kepada sepertiga malam. Malam kita bahagi 3 bahagian. 3 bahagian pertama itu habis waktu isya,
waktu ikhtiar, kita pilih semaya Isya kat situ, afdal lagi, pahala banyak lagi. Kita kata waktu maghrib jam 7, waktu subuh jam 5, jam 5 pagi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 11 jam. 11 jam kita bagi 3, makna 3 jam setengah. 7, 8, 9, 10 setengah. 10 setengah tu nama suluh malam. Kita sekarang baru 9 saja. Kita tunggu sampai 10 setengah baru suluh malam. Rasulullah suka kalau dia kata, kalau aku tak takut aku menyusah di atas umat aku nak takhir sembahyang Isya sampai suluh malam, sampai 10 setengah. Malam ni kita turut sunnah tu lah, kita ikut sunnah. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, pendapat dia yang qadim, pendapat dia masa dia duduk kat Iraq, afdal sembahyang Isya di waktu suluh malam, afdal kat situ. Cuma mazhab dia yang jadi afdal di awal waktu. Mana khilaf ulama yang mana awal nak sembahyang waktu Isya, yang lain sunat sembahyang di awal waktu. Isya ni di awal ke di suluh malam. Kita malam-malam ada kuliah gini, kita ambil hak suluh malam lah. Ni pun kita diskaun dah. Sepatutnya kita sampai 10 setengah lah. Kita diskaun tengah, ambil kat tengah-tengah, 9 setengah gitu. Kalau masjid kita ni izin, kita sampai kat situ baru bagus. Itu untuk waktu ikhtiar, nama dia. Waktu boleh kita nak pilih, tak jatuh di dalam makruh, tak jatuh di dalam kita takhir sembahyang. Sampai waktu sepertiga malam, sepertiga yang pertama. Wafil jawaz, dan pada pihak harus boleh kita nak takhir semaya, tak salah, tak berdosa lagi kita takhir semaya habis waktu dia ila tulu'il fajri tsani, hingga sampai naik fajar yang kedua. Fajar dua kali fajar. Fajar kazib nama dia, fajar pertama dan fajar yang kedua. Fajar pertama dia naik seperti lampu picik. Cahaya dia naik seperti ika musang. Naik besar, cahaya putih semacam lampu kereta lah, naik tajam begitu ya. Naik terus begitu, cerah terus seperti ada pacaran spotlight daripada ufuk naik. Begitu dia panggil, itu fajar yang pertama, fajar kazib, fajar dusta. Cerah dia cerah bohong saja. Sebab lepas pada tu dia akan gelap balik semula. Sebab tu orang Arab panggil fajar kazib. Adapun fajar yang kedua, fajar shadiq, fajar sungguh dah lah. Iaitu fajar ni dia seperti benang, iaitu cerah dia ke bentang kaki langit. Tak ada naik betul begitu. Dia ni ke lentang ni. Cerah putih di ufuk, nampak putih, nampak cahaya putih naik. Iaitu cahaya matahari nak naik. Dia tak sampai lagi, cahaya yang pergi mendului dia tu sudah sampai ke ufuk. Itu nama fajar shadiq nama dia. Kat situ. Sebab dia matahari ni bulatan dia tu, dia bulat, dia ada cahaya yang lebih pada bulatan dia tu, ada semacam jadi begitu, jadi tajam gitu. Bila bulatan dia yang tajam tu lah jadi pancaran, jadi seperti lampu tu, lampu picik. Itu jadi fajar kazib. Bila cahaya dia yang betul-betul cahaya bulat tu, itu jadi fajar shadiq nama dia, fajar yang benar. Itulah waktu Isya. Makna waktu Isya waktu yang paling luas. Waktu paling luas bermula daripada raib syafa' yang merah sampai kepada naik fajar. Itulah waktu harus orang yang berpuasa makan dan minum di dalamnya. Wasubhu, dan subuh, wa awal waktiha, dan awal waktunya tulu'ul fajri tsani, naik fajar yang kedua. Wa akhiruhu, dan akhirnya fil ikhtiyar, pada waktu ikhtiyar, ilal isfar, hingga sampai kepada cerah.
nampak cerah, kena nampak habis orang, matahari tak naik lagi cerah, boleh kita takhir semai subuh sampai kat situ, tak makruh, boleh. Wa fil jawaz, dan pada pihak harus kita takhir semai subuh harus ila tulu'is syamsi, sehingga naik matahari, sampai kepada naik matahari, itu harus kita takhir, tak berdosa. Kalau naik matahari takhir sampai naik matahari, itu berdosa lah, haram mengeluarkan semaya daripada waktunya, wala satu juzuk, wala salam pun. Assalamualaikum warahmatullahi, nak assalam tu matahari naik, itu haram kita mengeluarkan sembahyang daripada waktu. Tapi kalau kita sembahyang di awal waktu, semaya di jam 4:30 pagi, kalau kita nak sembahyang 2 rakaat sudah boleh. 4:45 sudah dari sembahyang subuh. 6 kita boleh sudah dah, ataupun 6:30. Tapi kita sembahyang, kita memanjangkan solat kita sehingga keluar waktu. Apa hukum? Kita baca surah yang panjang, itu kata ulama fiqh kita harus boleh. Kita sembahyang panjang sehingga keluar waktu, sebab sembahyang kita masih kita sembahyang dalam waktu. Kalau kita nak mensudahkan dia dalam waktu boleh. Yang haram kalau kita nak menyudahkan dia dalam waktu pun tak boleh dah, picit itu baru haram. Masa ada 2 minit kita takbir sembahyang, tak sempat nak sudah dalam waktu, itu haram takhir sampai kat situ. Kalau masa ada 15 minit, kalau kita nak sembahyang dengan ringkas sempat sudah, tapi kita sembahyang dalam masa 15 minit, kita sembahyang 20 minit, tidak haram, boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam syaraitu wujubis solah.